Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Dah sarapan ke belum? Mesti dah sarapan semua kan? Dan ceria sekali untuk belajar. Okey, hari ni kita berjumpa lagi untuk pembelajaran kita Bahasa Melayu tahun 1. Masih lagi dalam tema keselamatan. Okey, tajuk kita hari ini ialah naik kapal terbang. Tetapi kita nak bercerita tentang tata bahasa iaitu kata sendi nama. Seperti biasa, pembelajaran kamu disampaikan oleh saya, Cikgu Kartini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita ketahui dulu apakah objektif pembelajaran kamu pada hari ini. Okey, selepas belajar topik ini, kamu semestinya boleh membina 3 ayat menggunakan kata sendi nama di, dari, kepada dan ke. Sini ada 4 kata sendi nama iaitu di, yang kedua dari, yang ketiga kepada dan yang keempat ialah ke. Apa itu kata sendi nama? Mari kita pelajarinya. Apa maksudnya? Okey, maksud kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Maksudnya dia berada di hadapan kata nama. Kata nama boleh jadi nama khas ataupun nama am ataupun frasa nama. Mari kita lihat penggunaan kata sendi nama untuk lebih jelas lagi apa yang dikatakan tentang kata sendi nama. Cikgu bawakan bagaimana untuk menggunakan kata sendi nama dan apakah maksud kata sendi nama tersebut. Yang pertama, kata sendi nama di, ia digunakan untuk menunjukkan tempat. Contoh ayat, Ahmad tinggal di kampung Melayu. Okay, kita tak boleh bina ayat Ahmad tinggal ke kampung Melayu. Sebab di ni dia menunjukkan tempat. Contohnya Ahmad tinggal di kampung Melayu. Yang kedua, kata sendi ke. Kata sendi ke kita gunakan untuk menunjukkan arah atau masa. Contoh ayat, Nina dan Melin pergi ke sekolah. Okay. Dapat tak kita lihat di sini perkataan ke? Maknanya Nina dan Melin ini ingin pergi mana? Pergi ke sekolah. Arah, pergi ke sekolah. Jadi kita gunakan perkataan ke. Kita tak boleh bina ayat Nina dan Melin pergi di sekolah. Tak boleh. Yang ketiga, kata sendi nama dari. D-A-R-I-D, dari. Ia digunakan untuk menunjukkan tempat dan masa. Contoh ayat, Aminah berasal dari Melaka. Tempat, Aminah berasal dari Melaka. Nampak tak ni? Tempat. Maknanya Aminah ni asalnya orang Melaka, dari Melaka. Kata sendi yang terakhir yang kita belajar hari ini ialah kepada. Kepada kita menunjukkan jika kita nak menggunakan dia kepada sasaran, pecahan dan juga perubahan keadaan. Di sini cikgu beri contoh tentang sasaran. Surat ini ditujukan kepada abang. Maksudnya ini adalah sasaran. Kepada abang. Kebiasaannya kata sendi ini kamu selalu gunakan tapi kamu tak tahu itu adalah kata sendi.
Seterusnya, kita boleh merujuk buku teks muka surat 63 di mana di dalam buku teks ini ia akan kelihatan beberapa kata sendi nama dan kamu kena kenal pasti kata sendi nama yang terdapat dalam buku teks ini. Mari kita baca bersama-sama ya murid-murid. Tajuknya ialah kata sendi nama. Tajuk petikan ini ialah naik kapal terbang. Dah lama kan kita tak pergi bercuti, kita tak boleh naik kapal terbang. Cikgu percaya sebelum ni ramai antara murid-murid yang selalu pergi bercuti dan dah biasa dah naik kapal terbang. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ini, kita tak boleh pergi mana-mana kan. Jadi dah lama kita tak dapat naik kapal terbang. Jadi kita baca je lah teks yang ada dalam, petikan yang ada dalam buku teks Bahasa Melayu kamu ini. Sebab kita nak buat praktikal pun tak boleh lagi. Kita baca sahaja petikan ini. Tajuknya naik kapal terbang. Aina dan keluarganya hendak pergi ke Kuala Terengganu. Mereka mahu menziarahi datuk dan nenek di sana. Ibu Aina memberikan beg pakaian kepada ayahnya. Beg itu dimasukkan ke dalam but kereta. Beg itu juga dikunci dan diletakkan tanda nama. Tujuannya supaya tidak hilang. Selepas bersiap, mereka pun bertolak dari rumah ke lapangan terbang. Baiklah murid-murid, di sini kita hendak kenal pasti kata sendi nama yang terdapat di dalam petikan ini. Yang pertama ialah ke. Nampak tak di sini? Ke menunjukkan arah dan masa kan? Tadi ke. Yang kedua ialah di. Yang ketiga kepada. Ni sasaran, pecahan. Kita gunakan kepada. Ini kan dia kata Ibu Aina memberikan beg pakaian kepada ayahnya. Maknanya sasaran. Berikan kepada ayahnya. Dan yang keempat, dari. Arah, tempat, masa kan. Mereka pun bertolak dari rumah ke lapangan terbang. Ini tempat. Dari rumah. Okey, seterusnya. Daripada petikan tadi, kita dah kenal pasti kata sendi nama. Dan di bawahnya ada gambar yang terdapat kata sendi nama pada setiap gambar. Kita akan membina ayat berdasarkan kata sendi nama dan juga berdasarkan gambar pada buku teks kamu. Okey, bina ayat menggunakan kata sendi. Baiklah, mari kita rujuk gambar yang pertama. Kata sendinya ialah di. Jadi, bagaimana kita boleh bina ayat? Kelihatan Aina dan keluarganya, kan? Ayatnya, Aina dan keluarganya duduk di tempat menunggu. Nampak tak? Dalam lapangan terbang, dia ada kerusi untuk kita menunggu. Jadi, Aina dan keluarganya duduk di tempat menunggu yang telah disediakan. Jadi, penggunaan kata sendi di. Gambar yang kedua, kata sendi yang diberi ialah dari. Contoh ayat, mereka berlepas dari lapangan terbang pada pukul 9.10 pagi. Dari. Mereka berlepas dari lapangan terbang pada pukul 9.10 pagi. Okey, gambar yang ketiga.
Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat gambar yang seterusnya. Menggunakan kata sendi kepada, contoh ayat, ayah menunjukkan tiket kepada polis yang bertugas. Okey, sasaran dia kita gunakan kata sendi kepada. Gambar yang terakhir menggunakan kata sendi ke. Contoh ayat yang boleh dibina. Pramugari menunjukkan mereka laluan ke tempat duduk. Menggunakan kata sendi ke. Saya harap murid-murid semua faham tentang penggunaan kata sendi. Mari kita buat aktiviti pada buku aktiviti jilid 1 muka surat 67. Di dalam muka surat ini terdapat 4 gambar dan juga 4 frasa yang telah diberi. Gambar yang pertama telah diberi jawapan, tetapi gambar yang kedua, ketiga dan keempat kita hendaklah membina ayat berdasarkan kepada gambar dan frasa serta perkataan yang telah diberi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti, terlebih dahulu kita perlu membaca arahan. Pada muka surat ini, kamu diminta bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Cuba kita lihat gambar yang pertama. Kata sendi di. Perkataan yang diberi ialah beratur dan kaunter. Pada setiap gambar ini, kamu perlu membina ayat menggunakan perkataan yang diberi serta menggunakan kata sendi yang terdapat pada setiap gambar ini. Contoh gambar yang pertama, pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Ini kelihatan 3 orang pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Kak cikgu percaya sebelum kita menghadapi situasi begini, kamu telah pun pergi melancong sama ada di luar ataupun di dalam negara. Apabila kita hendak masuk ke sesuatu tempat, kita hendaklah beratur kan? Okey, ini yang gambar ni. Pengunjung tu maksudnya orang ramai yang berada di situ. Cuba lihat ayat pertama, ia menggunakan perkataan beratur dan juga kaunter serta ia menggunakan kata sendi di. Baiklah, kita lihat gambar yang kedua. Kata sendi yang perlu digunakan ialah kepada. Perkataan yang diberi ialah memberi arahan dan penumpang. Kelihatan ada orang yang sedang memberi arahan kepada siapa? Kepada penumpang. Jadi ayatnya ialah, orang yang bertugas ni kita kenal sebagai pengawal keselamatan ke, pegawai ke, ataupun pegawai yang bertugas. Kita boleh menggunakan perkataan tersebut. Di sini cikgu menggunakan pengawal keselamatan. Jadi contoh ayatnya, pengawal keselamatan memberi arahan kepada penumpang. Nampak tak di sini? Cikgu tambahkan pengawal keselamatan saja. Pengawal keselamatan, lepas tu kita gunakan perkataan yang diberi. Pengawal keselamatan memberi arahan, lepas tu kata sendi. Kepada dan satu lagi perkataan yang telah diberi ialah penumpang. Terlebih dahulu cikgu ingatkan, perlu mula ayat dengan huruf besar dan akhir ayat mesti ada tanda nokta sekiranya ia adalah ayat nyata. Maknanya tak ada tanda soal, tak ada tanda seru. Kita gunakan tanda nokta. Faham ya murid-murid? Okey, kalau dah faham, kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menggunakan kata sendi ke. Perkataan yang diberi ialah kereta kabel bergerak atas gunung. Ayatnya, kereta kabel bergerak ke atas gunung. Jadi di sini kita gunakan semua perkataan yang telah diberikan.
Kereta kabel bergerak ke mana? Menggunakan kata sendi ke atas gunung. Okey, kata sendi pun telah diberikan. Jadi yang ayat yang terakhir, iaitu gambar yang terakhir, kita lihat di sini penumpang keluar dari kereta kabel. Kata sendi dia ialah dari, kita gunakan juga dan juga kita gunakan perkataan yang telah diberikan. Cuba lihat di sini, akhir ayat ada tanda nokta dan mula ayat dimulakan dengan huruf besar. Baiklah murid-murid. Kita lihat pula buku aktiviti muka surat 68. Di sini pun terdapat beberapa kata sendi yang kita telah pelajari iaitu dari, kepada, ke dan di. Seperti biasa, pesanan saya sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti ataupun membuat kerja rumah, latihan ke dan sebagainya, kita perlu membaca arahan. Lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Ini pilihan dia dan kita baca petikan, kita lengkapkan kata sendi nama yang sesuai. Kata sendi nama ada 4 tetapi petak kosong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada kata sendi yang digunakan lebih daripada sekali bergantung kepada ayat dalam petikan ini. Kita baca ya murid-murid. Aiza dan keluarganya hendak pergi tempat kosong stesen kereta api Alostar. Mereka bertolak tempat kosong rumah pada pukul 8 pagi. Baiklah murid-murid, kita jawab. Selepas kita baca semua petikan ini, pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba tempat kosong stesen kereta api Alostar. Mereka sekeluarga hendak pergi tempat kosong Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya tempat kosong tempat letak kereta berbayar. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Selepas menunjukkan tiket tempat kosong, petugas kereta api mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah itu diedarkan di tempat kosong para penumpang. Akhirnya, mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Pada bacaan pertama tadi, kita dah kenal pasti juga ayat-ayat dan juga kata sendi yang diperlukan. Baiklah, kita merujuk kepada perenggan pertama. Aiza dan keluarganya hendak pergi tempat kosong stesen kereta api Alostar. Okey, mana jawapannya? Dari ke, kepada ke atau di? Hendak pergi. Menunjukkan ni arah. Jadi jawapan dia? Ya, jawapannya ialah ke. Ke stesen kereta api Alostar. Mereka bertolak rumah pada pukul 8 pagi. Apa jawapannya? Mereka bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Pandai. Seterusnya, pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba stesen kereta api Alostar. Ini tempat kan? Okey, jawapannya ialah di ke stesen kereta api Alostar. Kita tak boleh letak ke ni di. Maknanya dah tiba, dah sampai, baru sampai di stesen kereta api Alostar. Mereka sekeluarga hendak pergi Kuala Lumpur. Mana yang sesuai? Ya, jawapannya ialah ke Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya tempat kosong tempat letak kereta berbayar. Jawapannya mana? Di ke takkan meletakkan keretanya ke tempat letak kereta.
meletakkan keretanya di tempat letak kereta berbahaya. D. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS selepas menunjukkan tiket petugas kereta api. Mana yang kita gunakan untuk menunjukkan sasaran? Betul, kepada petugas kereta api. Mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah itu diedarkan para penumpang. Ini juga adalah sasaran. Maknanya kepada para penumpang. Akhirnya, mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Okey, baiklah. Ini adalah kata sendi yang kita telah pelajari dan kita telah melengkapkan 2 muka surat dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Kamu Jilid 1. Cikgu harap dengan penerangan tentang kata sendi nama ini, kamu dapat memahami penggunaan kata sendi nama dalam ayat. Semoga kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Jaga diri dan sentiasa menjaga SOP serta jangan lupa siapkan tugasan yang telah diberi. Bye. Assalamualaikum.